Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam PDPR untuk subjek Bahasa Melayu Berkata 4. Dan kemahiran pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran membaca SP 2.2.1 ya. Tema kita pada hari ini adalah tema 2, iaitu tema insan terdidik negara sejahtera, dan standard kandungan kita ialah 2.2, iaitu membaca untuk memahami perkataan, rangkai kata, istilah serta ungkapan dalam ayat dalam pelbagai bahan ya. Sementara standard pembelajaran kita ialah 2.2.1, iaitu membaca, mengenal pasti dan menjelaskan maksud tersurat. Maksudnya maksud tersurat ialah maklumat tersurat ni maksudnya maklumat yang kita nampak daripada bahan-bahan premier kita dan tersirat, maksud maklumat yang tersirat di sebalik maklumat tersurat itu dengan betul daripada pelbagai bahan premier. Mana bahan premier ialah bahan utama, dan bahan premier ini contohnya ialah petikan, bahan grafik dan juga gambar yang selalu menjadi soalan dalam kertas bahasa Melayu KSSM ya. Baik, sebenarnya objektif pembelajaran kita pertama ialah murid dapat mengenal pasti dan menjelaskan maksud tersurat dan tersirat daripada petikan, dan objektif kedua ialah murid dapat mengenal pasti dan menjelaskan maksud tersurat dan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan grafik, dan yang ketiga murid dapat mengenal pasti dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada gambar. Jadi ada 3 bentuk bahan premier yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu petikan, bahan grafik dan juga gambar. Untuk seindustri, cikgu akan terangkan macam mana kita nak gambaran ya tentang kemahiran ini, bagaimana kita nak menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat daripada petikan ya. Jadi saya akan gunakan petikan yang terdapat pada halaman 17 daripada buku teks. Maklumat ni tentang vitamin untuk minda. Ada beberapa vitamin ditayangkan ataupun ditunjukkan dalam bahan premier kita ni. Pertama ialah B1, vitamin B3, B6, B12, D dan juga vitamin E ya. Jadi saya akan tunjukkan uraikan maklumat ni berdasarkan salah satu vitamin dalam petikan ini. Okey, saya ambil yang vitamin B1 ataupun tiamin ya, iaitu ada 3 maklumat tentang tiamin ni. Yang pertama ialah diperlukan untuk penghadaman karbohidrat, ditukarkan menjadi gula dan memberikan tenaga kepada otak, diperoleh daripada makanan seperti oats dan sesetengah jenis ikan ya. Jadi ini maklumat yang tersurat. Di bacaan ni kita nak masukkan maklumat tersirat daripada maklumat tersirat ini ya. Jadi kemahiran ni pentinglah supaya kalau ni, terutama kalau kita nak buat karangan. Karangan kita akan tulis poin-poin, dan dari poin-poin tu macam ni kita nak jadikan sebagai satu huraian yang lengkap ya. Ni belajarlah sambil baca, sambil juga kita mengukuhkan kemahiran menulis karangan ya. Inilah kita punya huraian ya. Dan kita tiamin atau vitamin B1 amat diperlukan untuk penghadaman karbohidrat daripada makanan, iaitu karbohidrat dalam makanan akan ditukar menjadi gula dan seterusnya menjadi tenaga untuk kegunaan tubuh kita. Okey, ini maklumat 2 poin daripada maklumat tersurat yang kita tuliskanlah, menghuraikan maklumatnya. Kemudian saya masukkan ni yang saya tulis dengan tulisan tebal dan bergaris, ni adalah maklumat tersirat ya. Kata tenaga yang dihasilkan ini antaranya akan digunakan oleh otak agar otak berfungsi dengan baik, terutama dalam proses pembelajaran. Dan kekurangan vitamin B1 menunjukkan tubuh kita termasuk otak akan cepat letih dan tidak dapat memproses sebarang maklumat dengan baik. Maksudnya ni huraiannya ialah tersirat ialah tentang kepentingan vitamin B1 ini untuk otak kita dalam proses pembelajaran ya. Maknanya kalau kita nak belajar, kita kena banyak makan makanan yang mengandungi vitamin B1 Kemudian kenapa kita cepat letih kalau kita kekurangan vitamin B1 ni bila kita belajar? Inilah ya, sebab bila kita kurang vitamin B1, kita akan cepat letih bila kita belajar. Jadi ini ialah maklumat tambahan atau maklumat tersirat ya. Okay, kemudian kita masukkan semula maklumat tersurat. Itu antara sumber makanan yang kaya dengan vitamin B1
adalah seperti oat dan sesetengah ikan. Inilah sumber makanan yang banyak vitamin B1 yang kamu tuan pelajar perlu banyak makan. Banyak makan ikan, okay? Banyak makan oat supaya otak jadi lebih cerdas, ya. Okay, untuk aktiviti yang pertama ni cikgu akan ajar macam nak menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan petikan. Di bahan petikan yang digunakan pada PDP kita ini ialah pada bahan petikan pada halaman 18, ya, iaitu tajuknya Bahasa Melayu di Pesada Dunia, soal jawab dengan Profesor Dr. Yoko Funanda, iaitu seorang Profesor Bahasa Melayu di sebuah universiti di Jepun, ya. Okay, jadi ada banyak temu ramah ini, ada banyak soalan dan jawapan yang dijawab oleh Profesor Dr. Yoko. Jadi kita akan ambil katakan satu saja petikan, ya. Satu saja ni petikan ini adalah tentang soalan berkaitan dengan mengapa pelajar suka mempelajari bahasa Melayu dan apa pula kesannya. Di Dr. Yoko menjawab, pelajar sangat suka belajar bahasa Melayu kerana mereka ingin tahu tentang Malaysia. Dan jawabnya, ayat keduanya, kesannya hubungan antara Jepun dengan Malaysia menjadi lebih dekat dan akrab. Selain itu, pengetahuan tentang Malaysia diperdalam. Mereka juga mudah mendapat rakan yang berbangsa Melayu. Okay, ini maklumat tersurat. Jadi macam mana kita nak menghuraikan maklumat ini secara tersurat dan tersirat, ya? Contohnya kat sini tuliskan. Okay, pelajar di Jepun sangat suka mempelajari bahasa Melayu kerana mereka ingin mengetahui tentang Malaysia. Jadi ada dikatakan di situ ialah mereka ingin mengetahui tentang Malaysia. Jadi kat sini kita boleh berikan maklumat tersirat. Iaitu hal ini kerana untuk mengetahui latar belakang sebuah negara itu, kita perlu mengetahui bahasa utama negara berkenaan. Ini maklumat tersirat. Maksudnya kalau apa-apa saja negara yang ingin kita ketahui latar belakangnya, kita perlu mengetahui bahasa negara berkenaan, ya. Sebab tu daripada bahasa menunjukkan bangsa. Sebab bahasa itu menunjukkan bangsa negara berkenaan, ya. Jadi nak belajar bahasa, nak mengenali Malaysia di sini, pelajar Jepun perlu mempelajari bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara Malaysia, ya, bahasa rasmi kita. Okay, jadi ini ialah isi tersirat. Seterusnya kita masukkan isi tersurat. Kesan hubungan antara Jepun dan Malaysia menjadi lebih dekat dan akrab. Dan kita jelaskan hubungan ini hubungan apa? Ini sebagai isi maklumat tersirat, ya. Kita boleh letakkan terutama dalam hubungan perdagangan, hubungan diplomatik dan kebudayaan, ya. Okay, seterusnya kita sambung ayat maklumat tersurat. Selain itu, pengetahuan tentang Malaysia diperdalam, misalnya dari segi budaya, politik dan ekonomi. Okey, ini ialah maklumat tersirat, ya. Pengetahuan tu pengetahuan apa? Okay, pengetahuan tentang budaya, tentang politik, tentang ekonomi. Terusnya, mereka juga mudah mendapat rakan bangsa Melayu disebabkan mereka dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa wujud kekangan atau halangan bahasa. Maksudnya bila mereka nak bersahabat dengan rakan yang berbangsa Melayu, lebih mudah kalau mereka mengetahui bahasa Melayu, kerana kita faham bahasa Melayu. Jadi kalau dua-dua faham bahasa Melayu, dah tentulah berkomunikasi lebih mudah tanpa wujud kekangan dan halangan dari segi bahasa. Ini tak jadilah macam ayam dengan itik. Jadi inilah contoh macam mana kita nak menguraikan maklumat, nak menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan petikan. Sebagai latihan, saya akan bagi latihan yang seterusnya, ya. Okay, bagi tugasan yang pertama ini, untuk tugasan yang pertama, cikgu gunakan petikan pada halaman 19, iaitu Bahasa Melayu Mekah di bumi Uzbekistan, ya. Uzbekistan ini iaitu cerita tentang seorang tenaga pengajar di sana yang bernama Encik Akrin Belpulov Raimovic. Sebut susah nama dia. Okay, jadi petikan ni panjang. Jadi untuk latihan hari ni,
Cikgu hanya ambil petikan pada perenggan yang terakhir, ya, iaitu harapan saya pelajar yang mempelajari bahasa Melayu di sini turut mendalami budaya, sastra dan sejarah Malaysia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana ada universiti di Malaysia yang menghantar tenaga pengajar ke sini untuk membantu kami dalam pengajaran bahasa Melayu. Jadi nak buat jawapan yang maklumat tersurat dan tersirat. Jadi saya bagi clue untuk yang ayat-ayat yang boleh membantu kamu untuk menghuraikan isi tersurat di sini, ya. Turut mendalami bahasa, sastra dan sejarah Malaysia. Kemudian tenaga pengajar di sini, tenaga pengajar ke sini, mana menghantar tenaga pengajar ke sini untuk membantu kami dalam pengajaran bahasa Melayu. Jadi daripada dua maklumat ini kita boleh, saya akan bagi clue lah, clue untuk isi tersirat. Pertama ialah kenapa pelajar-pelajar di Uzbekistan ni perlu mendalami budaya, sastra dan sejarah Malaysia. Bila nak belajar bahasa Melayu, kenapa mereka perlu mendalami budaya, sastra dan sejarah Malaysia. Kemudian bila bercerita tentang bantuan ni, kita boleh tanyalah apa bentuk bantuan yang diberikan oleh tenaga pengajar dari Malaysia. Apakah bentuk bantuan yang diberikan kepada Encik Ekrin ni, dari Malaysia. Kemudian yang ketiga, kita boleh fikirkan mengapa penulis memerlukan bantuan tenaga pengajar dari universiti di Malaysia. Kenapa Encik Ekrin dan tenaga pengajar bahasa Melayu ini di Uzbekistan ini perlukan tenaga pengajar dari universiti di Malaysia. Itu maklumat-maklumat ini boleh menjadi maklumat tersirat, ya. Okey, seterusnya kita ada tadi sebenarnya kita akan pergi pada yang kedua. Yang kedua ni kita akan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan grafik. Kalau tadi petikan, sekarang kita bahan grafik. Bahan grafik yang cikgu ambil ni bahan grafik daripada halaman 39. Sumbernya ialah tentang infografik kebolehpasaran graduan tahun 2018, ya. Okey, ni dia punya maklumat tentang grafik inilah kebolehpasaran graduan tahun 2018. Jadi ada beberapa data statistik yang diberikan daripada bahan grafik ini. Ada 1, 2, 3, 4, okey, ada 5 perkara yang boleh kita nampak dari segi kebolehpasaran, daripada gender, dari segi status graduan, daripada kebolehpasaran graduan mengikut kategori universiti, ya, dan jumlah graduan yang masih lagi belum bekerja. Jadi daripada itu kita cuba nak huraikan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan petikan ini, bahan grafik ini, ya. Okay, saya bagi contoh, katakan saya nak gunakan bahan yang ini, ya. Bahan kebolehpasaran graduan IP tempatan 80.2%, meningkat 11% dari tahun 2017, ya. Okey. Jadi apa maklumat di sini ialah tentang berapa banyak graduan yang dapat dipasarkan, ya. Jadi kita boleh buat dia punya ayat di sini yang tersurat dan tersirat. Okey, kebolehpasaran graduan IP tempatan pada tahun 2018 telah meningkat sebanyak 11%, ya, daripada tahun 2017 kepada 80.2%. Inilah maklumat tersurat. Kemudian tersirat kita menginterpretasi agak-agaknya apa, ya? Kenapa meningkatnya? Meningkatnya 80% tunjukkan apa? Jadi kita boleh buat ayat isi tersirat. Kita kata menunjukkan bahawa kebolehpasaran graduan IPT tempatan pada tahap baik. Mana 80% ni tahap baiklah. Tahapnya adalah tahap baik, ya. Inilah maklumat tersirat. Sebenarnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua ni saya ambil dari segi gender. Dia kata graduan lelaki merupakan graduan lelaki menunjukkan kebolehpasaran yang lebih tinggi daripada graduan wanita, ya. Meskipun dari segi peratus 82.3% graduan ni dah bekerja. Okay. Banding lelaki dah bekerja, banding dengan graduan wanita hanya 78.7%, ya. Jadi dari maklumat ini kita boleh tuliskan dia punya
maklumat tersurat dan tersirat. Kita katakan kebolehpasaran graduan lelaki lebih tinggi daripada graduan wanita sebanyak 3.6%. 3.6% dapat macam mana? Inilah maklumat tersirat. Lepas tu kita tolakkanlah. Tolakkan beza graduan lelaki dengan graduan wanita ni 82.3%, tolak 78.3%, kita dapat 3.6% ya, perbezaannya. Ini yang tersirat. Kemudian kita fikir, kenapa hanya majikan lebih suka menggaji ataupun mengupah graduan lelaki ya? Kita boleh fikirkan mungkin hal ini mungkin disebabkan majikan lebih suka menggaji pekerja lelaki daripada pekerja wanita. Sebabnya kenapa graduan lelaki ni kebolehpasaran lebih tinggi? Kerana majikan lebih suka menggaji pekerja lelaki. Sebab pekerja wanita ni ada kekangan-kekangannya lah. Contohnya kalau pekerja wanita ni dah bekerja dan berkahwin dan melahirkan anak, biasanya pekerja wanita ni boleh bercuti ya, bercuti bersalin selama 3 bulan. Jadi graduan mungkin majikan tu rasa ada kerugian lah kalau pekerja itu bercuti selama 3 bulan dengan bergaji, sedangkan kerjanya mungkin dilakukan oleh orang lain. Sebab itulah majikan tidak berapa gemar nak menggaji pekerja wanita. Itu antara sebab lah ya. Jadi inilah macam contoh kita nak menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan grafik. Baik, dan sebagai tugasan untuk menghuraikan, menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan grafik ni, cikgu nak kamu menghuraikan bahan grafik di bawah ini ya. Ini iaitu tentang kebolehpasaran yang merujuk pada graduan berstatus bekerja, melanjutkan pengajian, menunggu penempatan pekerjaan, meningkatkan kemahiran ya. Jadi ini ialah tersurat, mana kebolehpasaran merujuk kepada graduan berstatus bekerja, melanjutkan pengajian, menunggu penempatan pekerjaan dan meningkatkan kemahiran. Untuk tersirat mungkin anda boleh fikirlah daripada status-status ini, status mana yang paling tinggi dan mungkin status mana yang paling rendah ya. Jadi itu sebagai isi yang tersirat. Maklumat tersirat ini letakkanlah maklumat ini, jawapan ini ya. Bagi yang ketiga ialah macam mana nak menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada gambar ya. Gambar ni pada halaman 42 iaitu gambar tentang bilik darjah pembelajaran abad 21 atau 41. Ada 4 bentuk gambar, ada 4 keping gambar tentang bilik darjah Pak 21 ni. Okey, ni gambar tak ada tulisan, jadi kita hanya perlu meneliti benda-benda ada dalam gambar ya. Sebab tu orang kata gambar itu sekeping gambar boleh menceritakan 1000 cerita Jadi untuk latihan hari ini sebagai contoh, saya ambil salah satu daripada gambar bilik darjah 41 ni. Kita lihat di sini dalam gambar ni ada papan putih, ada LCD dan ada komputer daripada gambar ni saya buat penjelasan tentang maklumat tersuratnya dan tersiratnya seperti ini Bilik darjah pembelajaran abad 21 dilengkapi dengan pelbagai peralatan bantu mengajar seperti papan putih, LCD dan komputer Ini ialah antara peralatan bantu mengajar dalam gambar ini Kemudian penjelasan seterusnya ini ialah isi maklumat tersirat yang akan memudahkan guru-guru untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai sumber pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid-murid jadi yang ini ialah tersirat, mana bila ada peralatan bantu mengajar ni, kerja guru dalam proses PDP ni akan lebih mudah kerana bahan-bahan pengajaran itu dapat dipaparkan, dapat ditayangkan ataupun dapat digunakan ataupun dapat dimanipulasikan mengikut kebolehan murid-murid. Murid-murid ni ada banyak kebolehan kan, dia ada kinestetik, nak bergerak saja, ataupun dia artistik, nak melukis, ataupun dia jenis audio ruang, dia boleh dengar saja. Ada audio visual ruang mana dia hanya
mudah belajar kalau dengar dan lihat. Ada belajar dia tak bercakap, interpersonal, intrapersonal. Jadi itu kebolehan-kebolehan yang ada pada murid yang perlu dimanipulasikan oleh guru-guru dalam PDP ya. Jadi ini ialah yang hitam itu adalah maklumat tersirat daripada gambar ya. Okay, daripada penjelasan cikgu tentang menjelaskan maklumat tersirat dan tersirat daripada gambar tu, okay, kamu akan buat tugasan yang ketiga iaitu menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat pada gambar yang ini ya. Kalau tadi gambar tadi kita dah jelaskan dari segi peralatan, jadi untuk gambar ini cuba murid-murid lihat dari segi pencahayaan, lampu, tengok lampu dan bilik darjah ni macam mana, macam mana suasana pencahayaan dalam bilik darjah Park 21 ni. Okay. Kemudian kalau di atas tu baik, kalau di perasan di atas tu ada serombong alat pendingin hawa kan. Bayangkanlah bilik darjah yang ada pendingin hawa dan lihat pula susunan kursi mejanya. Kursi mejanya tengok macam mana keluasan bilik darjah ni dengan kursi mejanya tak begitu banyak. Jadi ini nak murid-murid bercerita lah. Cerita dari segi pencahayaan, pengudaraan, dari segi susun letak kursi meja dalam kelas abad 21, pembelajaran abad 21 ini untuk murid-murid menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada gambar ini ya. Jadi inilah 3 tugasan daripada 3 bahan premier yang berbeza, petikan, grafik dan juga gambar untuk murid-murid jelaskan maklumat tersurat dan tersirat sebagai tugasan. Jadi sekian saja untuk PDPR kita pada hari ini. Jadi hari kata cikgu ucapkan selamat belajar ya. Kita jumpa lagi.